أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan meneruskan lagi pertemuan kita dalam pertemuan yang pertama kelas Al-Quran. Setelah berapa lama kita tangguhkan pengajian secara bersemuka, dan ini alhamdulillah kita dapat kembali ke Iyadatul Quran, khususnya pada hari Sabtu lah. Dan hari lain tu ada on off. Di Sabtu ni saya dah makan tahun kot. Tak ada ni kelas Sabtu ni kerana pandemik yang melanda. Tapi alhamdulillah hari ini Allah izinkan, maka kekal istiqamah dan terus bersemangat insya-Allah untuk mendalami ilmu Al-Quran. Dan ini pun hari pertama di Iyadatul Quran, kita buat kelas secara dua sekali. Bersemuka pun ada, online pun ada. Jadi online hari ini nampak ada 3-4 orang je. Yang online dengar tak suara saya? Orang respon yang online dengar tak suara? Dengar clear. Okey, clear. Baik, alhamdulillah. Yang dalam talian pun dengar, yang depan lagi dah dengar insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan bacaan Al-Quran setelah kita khatam untuk kali yang pertama. Dan ini insya-Allah kita akan ulang kali yang kedua. Kalau macam riwayat lain, Syekh dah ada, Najar guru dah ada, murid tak boleh buat lah. Jadi kita akan ikut Syekh lah. Jadi Syekh habis Syu'bah nanti dia akan masuk riwayat lain, kita akan ikut Syekh Muhammad punya pandangan lah. Dia akan baca Qalun ke, akan baca Abu Amru ke apa, kita pulang kepada Syekh Muhammad. Sebab macam masjid lain, di Sedayan ke di Husin yang dah lama Syekh mengajar qiraat kat sana, dah sampai qiraat Kisai dan sebagainya. Jadi dia banyak khatam dah, dah khatam ulang wajah-wajah yang lain lah sebagai pendedahan. Jadi mana yang betul-betul serius nak belajar tu dicatat lah. Ataupun tuan-tuan cari Quran. Ni kestas buku dalam masa Kuala Lumpur sekarang kan. Kalau tu rajin pergi tu atau seorang pergi cari Quran Syu'bah. Quran tu dah siap tukar semua. Sekarang kan Syekh terang kita nak tulis sendiri, catat apa yang Syekh bagi kan. Kalau Quran Syu'bah tu dia dah tukar, kataan tu semua dah bertukar lah, ikut bacaan riwayat Syu'bah. Jadi senang nak talaki dengan Syekh lah. Semua tanda dah ada. Dan sebenarnya semua riwayat qiraat ni dah ada Quran ni. Jadi kalau kita belajar qiraat tu, pakai Quran tu, lagi senang untuk kita belajar. Kita talaki tu nak dengar cara bacaan Syekh, kita nak tiru bacaan Syekh tu. Segi tulisan, segi tanda dah ikut seperti yang ikut wajah qiraat yang kita sedang baca, memudahkan kita lah. Tapi kalau tidak, kalau biasa pun boleh, tapi kena tanda lah, kena tanda. Sekarang Syu'bah ni tak banyak lagi perubahan dia tu, boleh tanda lagi. Nanti masuk wajah qiraat yang lain, itu tak daya tanda je lah. Dia akan banyak perubahan dalam bacaan. Jadi kalau kita nak tanda semua, kita tertinggal. Jadi kita boleh standby juga lah kot. Akan datang untuk kita berikan mushaf Quran yang ikut wajah qiraat yang Syekh ajar. Baik, kita teruskan dengan talaqi Al-Quran. Kita balik pada suratul Fatihah insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. Rabihat ti tak ada bunyi yang ini jelas ya. Dia tak sama dengan ta yang sukun. Kalau sukun hat. Tu dia bunyi rabihat ti. Angin hams tidak ada ketika sukun yang pertama tu. Rabihat tija. Dan rabihat tija. Salahnya rabihat tija. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Tengok hukum sedikit, ulang kaji dulu hukum yang dah tahu sebelum ini. Tengok ayat yang yang ke-6 tadi. Innal ladzina kafaru sawa'un, atas kan ya. Baik, inna nun sabtu wajibul gunnah, wajib dengung. Innal, dia baca innal ladzina zi man asli dua harakat, kafaru man asli kafaru ru kan kafaru tebakan ra sawa'un mad wajib muttasil, mad wajib muttasil, berapa harakat tu? 4 5, boleh 6 tak? Ya, kalau waqaf jadi ya. Nah, sawa. Kalau waqaf boleh 4, 5 atau 6. Kalau sambung 4, 5 sahaja. Mad wajib dengan macam mana? Huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Pada sawaun, mana huruf mad dia? Alif. Alif mad, alif mad. Kemudian hamzah selepasnya dalam satu perkataan sawa, maka hukumnya wal-mad wajib muttasil. Alaihim lay li him a izhar syafawi bacaan. Dengar tak? Terang jelasannya. Alaihim anzar yakhfa hakiki. Dengar zar ra terbalik pis. Sebab dia baca anzartahum, salah. Anzartahum, zar tebakannya. Tahum izhar syafawi. Am lam semua izhar syafawi. Mina mana Al-Quran min mati ada tanda mati, tak ada hukum lain. Izhar syafawi. Semuanya tak dengung. Seterusnya tunzir yakhfa hakiki, zir nipis. Hum la izhar syafawi. Ingat min mati ada tanda izhar syafawi. La man asli yu'minun, man 'arid lis-sukun. Baik, alif lam mim dekat awal tadi. Alif lam mim.
Lam tu apa ingat? Mak lazim kalimi mutak. Mim ni. Kalimi ke harfi? Harfi. Harfi. Kalau kalimi tu kataan, ini huruf kan? Mad lazim Harfi. harfi musaqqal atau mukhaffaf? Apa? Ada satu. Mim apa? Ha. Ada satu tak? Mim. Dia mana datang mim dengan mim tu? Lam alif mim dia. Okey, ejaan nama dia. Lam alif mim untuk lam, mim ya mim untuk mim. Berlakulah mim akhir nama lam dengan mim awal nama mim. Banyak nama mim tu. Tu semua mim tu. Mim bertemu dengan mim. Ada satu tak? Ada. Hukum apa idgham? Mislain. Idgham mislain. Mim dengan mim kan? Mim satu kan? Okey, jadi lam tu hukum dia mad lazim harfi musaqqal. Namun tak tajwid dah kan? Harfi ya. Sebab huruf tu alif lam mim tu. Kalau al-haqqah itu kalimat. Itu kalimi. Waladhdallin itu kalimi. Yang harfi ni alif lam mim sebut nama huruf kan. Jadi hukum ni harfi musaqqal. Kenapa musaqqal? Ada sabdu. Baik, seterusnya mim Harfi mukhaffaf. mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Akhirnya sukun biasa, bukannya sabdu. Berapa harakat dua-dua tu? 6 harakat. Mad lazim saja mesti 6 harakat. Tidak ada pilihan yang lain. Tak ada 4, 5, 6. Tak ada. Mad lazim mesti 6. Okey, selesai kat situ. Kita teruskan dengan ilmu tajwid dalam kitab. Kan ada yang dalam Al-Baqi itu ada tanda titik 3 tu. Tak terus je tak boleh mencerahkan. Okey. Titik 3 tu namanya waqaf mu'anaqah. Waqaf yang berturutan pada dua tempat. Itu pilihan antara waqaf pada salah satu tempat. Baik. Yang terbaiknya tidak berhenti. Kalau boleh satu nafas, habiskan dengan satu nafas. Itu bacaan yang paling baik. Tapi kalau kita nak gunakan tanda tu pun boleh juga. Berhenti pada salah satu tempat. Sebab satu ramai juga orang nak berhenti juga. Dia ikut juga amalan yang kata berhenti pada salah satu tempat. Betul, tak ada salahnya. Tapi yang lebih utama ialah disambungkan. Dalam keadaan itulah dalam waqaf ta'anuq. Kalau nak berhenti salah satu. Dia berhenti dua-dua. Begitu. Boleh? Ya. Boleh. Dalam waqaf ibtidah ni dia tidak ada tempat yang mesti berhenti dan tak ada tempat yang mesti sambung. Melainkan ada sebab kenapa tak boleh berhenti, kenapa kena sambung. Jadi kalau tak ada benda, boleh sahaja untuk kita berhenti. Bergantung kepada kemampuan nafas masing-masing. Pada masa sampai waladhdallin, berhenti pada alaihim pertama. Itu sambung ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada juga orang yang sambung juga tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti situ. Itu ulang balik ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mungkin pada awal dia rasa dia sampai waladhdallin. Sampai yang kedua tu dah rasa nak ambil nafas dah. Dia berhenti situ. Cuma jangan sambung teruslah, nanti waladhdallin saja. Dia ghairil maghdubi alaihim. Ulang balik ghairil maghdubi alaihim. Jadi Fatihah tu ada cara lah untuk kita sambungkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung semua, tak ada masalah. Itu paling baiklah. Yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kedua, ambil pada an'amta alaihim. Yang ketiga, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cara yang keempat ni kurang apa? Kurang cantik diamalkan sebab dia berhenti pada alaihim yang kedua tu dalam keadaan tergantung. Sebab apa? Ghairil maghdubi alaihim, bukan di jalan orang yang kamu murkai ke atas mereka, dan bukan waladdallin. Patutnya disambungkan. Jadi kalau nak berhenti yang pertama tu lagi. Tapi seandainya kalau dah terberhenti pada yang kedua, ambil balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin, supaya difahami potongan ayat tadi bukan golongan yang Allah murkai dan bukan golongan yang Allah yang sesat. Jadi ada 3-4 cara lah untuk ayat yang terakhir. Dan tertolak pandangan yang mengatakan kalau berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, dia kata menambah ayat dalam suratul Fatihah. Itu tak betul lah. Ada juga yang guru ajar begitu tu, wallahu alam daripada sumber dia dapat. Dia kata kalau berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti, sambung pula ghairil maghdubi, dia kata jadi ayat Fatihah 8 ayat. Jadi 8 pula dia kata, so berhenti kat situ. Itu salah Tidak ada pandangan serupa itu. Sebab ilmu fawasil, ilmu tentang nombor-nombor ayat ni, dia tidak ada kaitan dengan cara kita berhenti. Dia kat mana? Kalau macam tu, parahlah. Mana yang panjang asal berhenti je ayat. Banyaklah Quran jadi. Jumpalah ayat hutang. Ayat hutang satu muka surat, satu ayat. Kalau berhenti tu semua kira ayat. Memang tak betul lah. Tidak ada kaitan perubahan nombor ayat dengan tempat kita berhenti. So ada orang tanya kat saya, ustaz, kita berhenti sini bertambah ayat tak? Kita pandai tambah ayat Fatihah? Bukan begitu. Cumanya orang yang dalam bab puasa lah, orang yang tak baca bismillah, yang tak kira bismillah sebagai ayat, dia akan berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim. Sebab apa? Dia kira itu sebagai satu ayat dalam pandangan mereka lah. Kemudian ghairil maghdubi ayat yang lain. Itu kalau dia tak kira bismillah sebagai ayat, dikira kat situ ayat 7 juga, tapi yang akhir kita bagi 2, 7 ayat juga, sampai bismillah tak kira. Itu pun kalau nak sambung boleh tak? Dia tak baca bismillah. Jadi patutnya siratal ladzina an'amta alaihim itu dikira sebagai satu ayat untuk dia. Ghairil maghdubi ayat yang lain. Ada kata dia sambungkan, boleh tak? Boleh tak sambung? Boleh je, tak masalah pun. Saya kata perkiraan ayat dia tak ada guna dengan waqaf dan tidak kat mana. Jadi boleh juga nak sambung. Macam kita baca Fatihah tarawih itulah. Kan imam kita sambung selamba je. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Habis satu ayat je. Fatihah tolak 3 ayat. Dah tinggal 4 ayat je. Tak ada gitu. Ayat tetap 7 juga. Cara dia baca nak waqaf nak sambung terpulang kepada pembaca itu. Maka tidak ada sebarang permasalahan kat situ. Baik, ya. Dalam surah Fatihah ada bismillah ni dikira satu ayat je Ya. Yang surah lain tak ada Surah lain tak kira. Fatihah dikira. Fatihah termasuk dalam ayat suratul Fatihah. Satu orang yang mengira bismillah sebagai ayat Fatihah, dia wajib baca bismillah dalam solat. Kalau tak baca, tak sah sembahyang dia. Jelas sebab dia dikira sebagai ayat dalam surah Fatihah. Kalau tak baca, tak sah sembahyang. Sembahyang ni Fatihah ni dengan satu baris pun dah tak sah sembahyang dah. Tinggal satu baris, tinggal huruf, ubah baris, ubah huruf pun dah tak sah dah. Entah lagi tinggal satu ayat, lagi lah tak terima. Solat rukun bacaan dia tidak sempurna. Boleh? Tu Mekah mana? Mekah lain. Dia ada pandangan yang berbeza. Perkiraan ayat ada ulama yang mengira, ada yang tak kira. Kita beramal dengan pandangan ulama yang mengira bismillah sebagai ayat. Itu pun kalau dia jadi imam, kita berimamkan orang yang tak baca bismillah ni,
imam itu pun kena baca bismillah juga secara perlahan. Dia tak boleh tak baca langsung. Kalau dia langsung tak baca, tak sah sebenarnya orang belakang dia. Kita mazhab Syafi'i, kita bismillah rukun dalam solat. Imam kita kata dalam mazhab lain, dia tak baca bismillah. Kalau imam tu langsung tak baca bismillah, kita kat belakang ni tak sah ikut dia. Sebab tu imam yang tak baca bismillah, dia akan bismillah tak? Macam Mekah kan, dia bismillah, perlahan dia akan baca bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bismillah dia baca. Sebab dia tahu hukum. Jemaah dekat belakang dia macam-macam mazhab, dia kena baca bismillah juga. Walaupun tak kuat, macam perlahan dikira baca, maka sahlah kita ikut dia. Saya bimbang dia yang balik-balik daripada Saudi, orang Melayu kita ni lah, yang tak tahu hukum ni. Jangan Mekah tak baca bismillah, dia langsung tak bismillah. Tu alhamdulillah tauhid. Tak sah sembahyang. Dia ditiru gitu. Nak tiru misalnya ilmu. Memang berlaku tu. Dia nak tiru sebiji lagu-lagu pun dia tiru. Dengan imam tu tak baca bismillah. Kalau ikut bismillah kan salah lagu kan. Dia tu alhamdulillah langsung tak baca bismillah. Yang belakang dia yang ikut ni jadi tidak sah salat. Dia sebab tu kita mufti dia tahan betul. Dia panggil imam baca bismillah ni, kenapa tak baca bismillah? Sebab kita kat Malaysia ni beramal dengan bismillah itu. Ketika orang tak baca, timbul fitnah dan sebagainya, dan boleh jadi dia langsung tak baca, maka tak sah sembahyang. Dia jadilah okey, selesai surah-surah lain semua ada bismillah, sunat, tak dikira sebagai ayat, kecuali surah At-Taubah. At-Taubah tidak ada bismillah. Tidak boleh baca bismillah di awal surah At-Taubah, di pertengahan disunatkan baca bismillah. Okey. Baik, untuk minggu yang pertama kita akan makan buku buku hijau ini. Soal apa kita? 106. 12. Bilangan 12. Oh, nak habis kan? Ambil. Garisan melintang. Okey, kita habiskan ini cepat tak? Kita tak sempat kan? Okey, tengok garisan melintang. Kita sedang baca tentang tanda-tanda bacaan yang ada dalam Al-Quran dan kita baca pada hari ini. Al-Quran bersama Uthmani. Jadi tanda-tanda yang ada ni, ilmunya ilmu dhabtul Quran. Ilmu apa? Dhabtu Dhabtul Quran. Dhabtul Quran artinya ilmu tentang tanda-tanda bacaan yang ada dalam Al-Quran. Hari ini masuk ke 12, garisan melintang. Dan kasarnya garisan melintang ni ialah garisan yang ditulis dalam ayat Al-Quran itu sebagai tanda bahawa selepas garisan itu nanti ayat sama ada ayat yang sama di akhirnya, atau selang satu ayat atau dua ayat akan ada tempat sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud yang disunatkan bagi pembaca Al-Quran. Sampai kat situ disunatkan sujud, namanya sujud tilawah. Dan tanda ni sebagai satu apa? Tanda lah, amaran untuk orang baca Quran. Nampaknya garisan ni di hujung dia standby dah untuk nak sujud. Baik. Garisan melintang yang terletak di atas atau di bawah beberapa kalimah tertentu menunjukkan kalimah tersebut memberi peringatan tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembaca dan pendengar disunatkan sujud. Jadi sujud tilawah ni disunatkan untuk siapa? Orang yang membaca dan orang yang mendengar bacaan tersebut. Dua-dua sunat sujud. Yang baca sujud, yang mendengar pun disunatkan sujud. Tapi kalau yang baca tak sujud, yang mendengar pun tidak disunatkan sujud. Jangan pula yang baca tu terus sekali sujud pula. Yang membaca tokeh tak sujud kan. Jadi yang lain tu tak boleh sujud juga. Jadi kena terus bacaan simak baca orang tu. Kalau dia sujud, maka semua boleh sujud. Baik. Tanda ini, tanda kubah masjid tu menunjukkan tempat berhenti bacaan untuk melakukan sujud. Ia hanya berada di hujung ayat sujud tilawah atau tidak lebih daripadanya 3 ayat. Sama ada dia berada pada ayat yang sama pada tanda garisan, ataupun mungkin selang 1 atau 2 ayat selepas itu akan jumpalah tanda sujud ini, buah masjid tu. Jumpa kat situ, terus sahaja kita boleh sujud. Dalam sebuah Al-Quran
didapati 15 tempat sujud tilawah. Ada 15 tempat sahaja dalam 30 juzuk itu. Penjelasan lebih lanjut boleh diikuti tajuk bacaan sujud tilawah dalam buku ini. Dalam buku ini ada tajuk sujud tilawah, kita baca dah itu. Mana tempatnya yang disunatkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah hukumnya sunat. Kalau tak sujud ditukar dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tak baca juga boleh teruskan bacaan seperti biasa. So hukumnya sunat. Cuma rugilah bagi orang yang meninggalkan. Sekiranya dia boleh buat, dia ngaji di surau dengan tutup aurat, dengan berwuduk apa semua, tak dapat nak kerja pun, tiba-tiba jumpa sujud tilawah, tak sujud, dia terus je. Salah tak? Tak salah, tapi rugi. Eloklah kita sujud tilawah. Contoh fasjudu lillahi wa'budu. Tengok fasjudu lillah ada garisan, wa'budu akhir ayat ada tanda kubah masjid. Maka sunat sujud pada wa'budu tu habis sujud. Kaedah macam mana sujud tilawah ni? Kita niat sujud tilawah, takbir Allahu akbar, kemudian sujud Allahu akbar, baca sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu sampai akhir. Kalau tak lancar subhana rabbil a'la pun boleh. Tak lancar juga sujud dan diam pun boleh. Dapat pahala sujud. Mula makin Allahu akbar, bagi salam, assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi. Yang penting cukup syaratlah, tutup aurat, berwuduk, menghadap kiblat. Ini sama dengan sujud syukur pun sama juga kaedah dia. Sujud syukur pun tak boleh main wajah-wajah dia tengok sujudnya dengan seluar pendek apa nama sujud macam tu kan. Jadi sujud ni kena ikut aturan itu. Kalau tak sempurnanya itu, tak payah sujud, tukar dengan subhanallah dan sebagainya. Kalau kita baca dekat kursi kan, dengan meja, lepas tu kita baca dekat ada sujud sini, kita berlari, kita tempat lain, kita semayang atau ada sujud boleh, kalau salah. Yang penting ada kiblat. Ada kiblat. Ya. Orang wajib sujud ini kena ada wudu lah. Boleh sujud mesti ada. Syarat dia berwudu. Macam kita baca macam Al-Quran pakai yang tafsir kan, tak boleh kan? Boleh. Tak wajib lah sujud, Tak sujud lah. Tukar dengan subhanallah kan. Baca lah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, menggantikan sujud. Dikir dia sujud lah. Ya, menggantikan sujud. Boleh saja. Tak baca pun tak apa, terus pun boleh juga. Cuma kalau boleh kita buat. Gitu. Kalau sempurna. Eloknya dengan wudu lah. Ya. Boleh kan? Seorang ngaji Quran ni bukan mesti dalam surau je kan. Ada orang dalam kereta dia baca Quran, ada tengok motor baca Quran, macam mana tengok motor kereta kan. Jadi boleh dia gantikan dengan yang itu ataupun teruskan bacaan. Cuma kita raikanlah sekiranya jumpa tempat ini, bila kita sempurna untuk sujud, maka sujudlah. Peluang tu ada. Dalam Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tanda ini. Ini kalau Quran Brunei lah, dia letak betul-betul kubah masjid lah. Baik, selesai kerjasama bintang sebagai tanda pada untuk kita bersedia sujud pada akhir ayat atau selang 1-2 ayat untuk sujud tilawah. Seterusnya tanda berupa intan. Tanda berupa intan. Tanda ini terletak di bawah huruf Ra pada surah Hud ayat 41. Seperti bismillahi majriha reha rire tunggu lama atau isteri itu majri bismillahi majriha baik, namanya huruf apa ni? Imalah. Ia menunjukkan bacaan imalah fathah huruf ra kepada kasrah, mencondongkan bacaan baris di atas hampir kepada baris di bawah, dan imalah alif kepada ya, mencondongkan bacaan alif mad hampir kepada ya mad. Jenis bacaan imalah ini dinamakan imalah kubra. Imalah kubra. Dia ada imalah sughra. Imalah sughra ni bacaan taklil. Bezanya kalau ke kubra ni wadduhi, itu imalah kubra. Surah wadduha wallaili idza saja, itu imalah sughra. Yang kubra wadduhi wallaili idza saji. Yang ini bismillahi
majriha. Imalah apa? Kubra. Dia letak tanda apa? Intan tu kan. Baik. Ulama an-nuqad, artinya ulama tanda titik meletak bulatan merah padanya, tetapi telah ditukar dengan bentuk tersebut untuk kemudahan percetakan. Asalnya titik warna apa? Warna merah. Titik warna merah. Baik. Tapi akhirnya hari ini tuan-tuan masih lagi menggunakan titik bulat, tapi ditukar kepada warna hitam. Itu Quran yang barulah dipakai titik warna hitam. Quran yang kita pakai ini kebanyakannya masih lagi pakai rupa intan tu. Tapi yang baru lagi dia hanya pakai titik warna hitam. Baik, tanda ini terletak juga di atas antara huruf mim dan nun bersabdu pada surah Yusuf ayat 11 tu. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ta'manna bacaan ismam itu. Dia juga letak tanda yang sama menunjukkan bacaan ismam. Ia menunjukkan bacaan ismam, menunjukkan bibir mulut ke hadapan, isyarat pada huruf nun baris hadapan. Asalnya ta'manuna. Nuna yang bagi depan tu digabungkan dengan bagi atas. Kemudian digabungkan, jadi bunyi depan tu tak ada dah, isyarat dengan mengunjung mulut. Jadi ismam tu isyarat. Boleh? Baik. Jadi kata nun bagi depan yang telah dihazafkan tanda baris hadapannya, kemudian diidghamkan pada huruf sama sejenis berikutnya. Nun masuk pada nun di mana tidak menzahirkan bunyi bacaan tanda hadapannya. Tak baca ta'manuna, baca ta'man, muncul ta'man. Asal muncul sebab ada bagi depan kat situ, ada nun bagi depan pada asalnya. Jadi tak dibunyikan bagi depan tu, diisyaratkan sahaja dengan muncul. Kan nu muncul, ta'manuna. Nu tu tak bunyi nu dah, sebut man, muncul tinggal manna, begitu. Macam apa? Ismam. Jadi dua ismam dan imalah letak tanda apa? Berupa intan, tapi Quran terbaru dia letak balik semula tanda bulat yang asalnya warna merah, dia tukar warna hitam. Jadi kita maklumlah pertukaran yang berlaku pada kalimah ini. Jadi wallahu alam, Syekh Muhammad dah masuk sama kita pada hari ini. Kita akan teruskan talaqi Al-Quran bersama Syekh Muhammad.